Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Speaker dan seluruh ahli Dewan yang mulia. Sungai Burong kali ini ingin mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih atas titah ucapan Keduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Sungai Burong memulakan dengan isu padi dan Tanjung Karang yang tidak berpisah tiada. Dalam menghadapi tahun 2024 dan 2025 yang dikatakan isu kemarau yang begitu mencabar, mesti ada satu langkah yang begitu baik untuk memastikan keterjaminan makanan dan padi ini dapat berjalan dengan baik. Seperti mana yang YB yang berhormat Pandan Indah Esko telah membangkitkan bahawa tanaman padi ini adalah satu tanaman yang perlu kepada kolektif, perlu kepada berjamaah dan kerjasama, bajanya bersama, tabur benihnya bersama, begitu juga dengan orang kata meracunnya bersama. Tetapi bila ini tidak dapat berlaku, maka pengeluaran hasil tan padi didapati berbeza-beza di antara satu sehingga lain. Maka Sungai Burong mencadangkan insentif peningkatan hasil padi yang walaupun telah pernah dilakukan tetapi telah berlaku pada 2008. Kalaulah kerajaan negeri Selangor dapat membuat kembali insentif peningkatan hasil padi, ini adalah satu insentif yang dikira baik dan boleh meningkatkan hasil padi di kalangan petani-petani yang ada. Sidang Dewan Yang Mulia, baru-baru ini inisiatif daripada kerajaan pusat untuk memberikan tender terbuka kepada baja subsidi adalah sesuatu yang dipandang baik. Pun begitu, pada masalah padi ini, kelewatan daripada urusan tender itu memberikan kesan kepada kelewatan pembekalan baja subsidi kepada sawah padi dan tanaman. Oleh sebab itu, kita tahu bahawa padi tidak mengenal tender terbuka atau tender tertutup, tidak mengenal masa ataupun birokrasi, tetapi yang ditahu bila sampai waktu dan ketikanya ia perlu dibajai, ia perlu diracuni. Maka oleh sebab itu baja subsidi yang datang lewat perlu diambil perhatian supaya perkara ini tidak berlaku lagi, khususnya bagi kerajaan negeri yang sudah berinspirasi sama dengan kerajaan persekutuan. Sidang Dewan Yang Mulia Elan Ketua Blok yang walaupun telah dijawab dalam urusan ataupun jawapan bertulis, tidak dilayan seolahnya kerana kononnya ada inisiatif lain. Tetapi untuk pengetahuan, Elan Ketua Blok yang mereka ini merupakan orang tengah yang panas telinga, orang tengah yang tahan maki kepada masalah-masalah pesawah di bawah. Allowance mereka sebanyak RM100 adalah satu allowance yang sudah lama tidak direview dengan izin, semenjak zaman tahun 80-an lagi difahamkan begitu. Oleh sebab itu, permohonan ketua-ketua blok yang menjadi pemangkin keberhasilan padi ini sepatutnya dapat dipertimbangkan dengan baik. Tuan Speaker dan Ahli Dewan yang mulia, bantuan pesawah yang telah diumumkan sebelum ini RM100, iaitu 500 melalui input pertanian dan 500 lagi adalah cash dengan izin, maka ia adalah seharusnya diterangkan untuk diedarkan direct melalui agrobank, diberitahu sebegitu rupa. Bahkan didapati oleh petani-petani dan pesawah-pesawah data yang diberikan kepada pesawah-pesawah untuk menuntut bantuan ini adalah kebanyakannya tidak tepat. Kerana apa? Kerana ada yang di kalangan mereka yang telah mati, ada di kalangan mereka yang tidak turun pun ke sawah, dan dicadangkan supaya penjualan data itu berdasarkan penjualan padi di Bernas yang terkini, mengakibatkan saluran bantuan ini dapat terus pergi kepada pesawah-pesawah. Dewan Yang Mulia, apabila berkata dengan padi dan Tanjung Karang ini, saya merujuk kepada soalan ataupun jawapan bertulis mengenai palung air. Dalam langkah jangka panjang yang disasarkan adalah pembinaan ataupun kerja-kerja menaik taraf struktur tali air palung dan sistem saliran pertanian di skim pengairan barat laut
sekitar 12,900,000 dan statusnya penyediaan pelan oleh juruukur bagi Seksyen 4 dan 8, Seksyen 8 untuk pengambilan balik tanah. 12.9 juta ini telah keluar, jumlahnya sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Maka dalam keadaan keterdesakan dalam membicarakan keterjaminan makanan ini, perkara ini sepatutnya dipercepatkan. Begitu juga dengan projek menaik taraf tali air konkrit dan sistem saliran pertanian di skim pengairan Barat Laut Selangor, kawasan pengairan Pasir Panjang Selangor, baru di peringkat statusnya pelantikan perunding reka bentuk. Jadi dalam keadaan import padi yang kita dah tahu diberhentikan daripada pihak India, begitu juga Vietnam dan seumpama dengannya, saya ataupun Sungai Burong ingin bertanya berapa lama lagikah proses ini perlu dipercepatkan, kerana seolah-olah perkara ini terabai dan masalah ABCD, khususnya A iaitu air dalam isu sawah ini dengan padi tidak berpisah. Jadi kalau palung tidak dapat dibaiki dengan begitu baik, maka penghasilan padi ini mungkin menjejaskan pengeluaran negara. Apatah lagi B, C dan D, iaitu B dinamakan baja, C berkaitan dengan cuaca dan D diseases iaitu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan padi, ABCD. Tuan Speaker dan Dewan Yang Mulia, saya berpindah kepada isu pendidikan. Pendidikan di rumah adalah satu pendidikan yang penting oleh ibu bapa kepada anak-anak, dipanggil pendidikan awal. Namun apabila anak-anak ini keluar daripada rumah, pendidikan itu tanggungjawabnya jatuh kepada sesebuah kerajaan. Maka kerajaan sudah pasti tidak mampu untuk menyahut seluruh tuntutan rakyat yang memahukan pendidikan tahfiz, pendidikan swasta, pendidikan lain-lain yang pastinya memerlukan kos untuk membayar tenaga pengajar, bangunan dan seumpama dengannya. Oleh sebab itu, kewujudan sekolah Islam persendirian sebagai contoh perlulah dilihat, perlulah dipermudahkan urusannya yang berkaitan dengan PBT sebagai contoh untuk mendapat lanjutan pendaftaran sementara yang berterusan, kerana ini adalah sebahagian tanggungjawab telah diambil oleh beberapa pihak swasta untuk dipermudahkan untuk membantu kerajaan. Sepatutnya lanjutan pendaftaran sementara ataupun pendaftaran penuh perlu diberikan dan tidak berkisar pada birokrasi yang berlaku. Tuan Speaker yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan Dewan Yang Mulia, rekreasi di Tanjung Karang adalah satu tempat yang semakin menjadi tumpuan di hujung minggu. Begitu juga dengan program-program kemasyarakatan di mana Padang Astaka di situ adalah menjadi satu tempat perhimpunan yang signifikan bagi rakyat negeri ataupun rakyat Don Tanjung Karang di Permatang baik termasuklah di Sungai Burong untuk mereka berbuat program dan pembangunan diri dan seumpama dengannya. Tetapi ada satu permintaan yang seringkali diutarakan, iaitu tentang pembuatan bumbung terbuka, dewan terbuka pada stej utama dan kepada penonton-penonton yang hadir. Sebab di situ setiap kali perlu program besar hendak dilakukan, pihak kerajaan ataupun pihak rakyat sendiri dan NGO-NGO memerlukan kos yang agak tinggi untuk mewujudkan kemah-kemah marketing dan seumpama dengannya. Dan kalaulah ada satu stage yang disediakan dan dibina dengan keadaan dewan yang terbuka, adalah dapat menjimatkan kos dan pastinya kos-kos yang sepatutnya diabsorb dengan izin oleh pihak kerajaan boleh disalurkan kepada hadiah kepada kemaslahatan rakyat dan seumpama dengannya. Alhamdulillah, Dewan Yang Mulia, bahawa banjir di Don Sungai Burong semakin terkawal dengan tindakan-tindakan yang telah diambil hasil daripada aduan-aduan yang diangkat. Pun begitu, isu banjir kilat di kawasan DIY, begitu juga dengan RHB di kawasan laluan utama sudah menghantui rakyat Tanjung Karang hampir puluhan tahun dan ianya tidak selesai. Seperti mana Yang Berhormat Esko menyatakan, hotspot 3 kali ataupun lebih, saya ingat ini lebih daripada 3 kali, berulang. Dan walaupun ada, saya yakin di sana kekangan bajet, tetapi perlu ada pihak JPS seperti mana titah raja yang melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyat ini dengan lebih terperinci.
terutamanya jabatan-jabatan yang berkaitan dan dekat dengan rakyat, JPS, JKR, untuk sama-sama duduk bersama bagi meluaskan longkang dan mungkin beberapa stakeholder dengan izin yang tertentu dalam meluaskan longkang yang menuju ke laut supaya jalan di situ tidak banjir. Dan masalahnya kini banjir kilat itu mula merebak ke kawasan-kawasan taman perumahan yang berhampiran. Maka jalan yang dimaksudkan tadi dengan titah raja yang supaya titah sultan yang supaya perkara ini dapat dilihat dengan lebih terperinci dan dibuat dengan baik dapat dipertimbangkan. Sidang Dewan yang dirahmati Allah dan berbahagia sekalian, kebanjiran warga asing bukanlah satu isu yang baru di Malaysia dan di negeri Selangor. Tidak terkecuali pada DUN kami, iaitu di DUN Sungai Buroh. Satu data yang dikeluarkan oleh IADA menyatakan bahawa warga asing menggunakan dan mengkonsumsi beras sebanyak 120 kg setahun berbanding warga tempatan hanya 77 kg setahun. Maka kewujudan mereka ini ibarat kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiarkan kebuluran. Jadi perkara ini tidak wajar berlaku walaupun agensi-agensi penguatkuasaan ini berada di pada pihak pusat, tetapi kerajaan negeri yang berinspirasi sama dengan kerajaan pusat bolehlah melihat perkara ini. Ini belum lagi dikaitkan bukan sahaja dengan kecukupan beras untuk warga tempatan, tetapi dalam isu kesihatan sebagai contoh. Ya, mereka ini tak ada dokumen, ada kalanya parti datang ke hospital dalam keadaan nak melahirkan anak, menjadi etika kepada doktor-doktor untuk tidak menolak. Tetapi mereka tidak mampu untuk membayar yuran dan akhirnya dilepaskan begitu sahaja. Ini adalah satu benda yang perlu diambil perhatian supaya warga asing ini tidak menjadi ancaman ekonomi dan begitu juga ancaman sosial kepada masyarakat di DUN Sungai Buroh dan tempat-tempat yang lain. Tuan Speaker dan Ahli Dewan yang mulia, saya mengakhiri perbahasan menjunjung kasih atas titah ucapan Baginda Sultan dengan satu persoalan yang perlu dipikirkan bersama, yang ini mengenai fatwa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama yang sebelum ini telah saya nyatakan melalui soalan bertulis dan telah dijawab. Adakah sebarang fatwa-fatwa yang telah dicabar di peringkat mahkamah mana-mana pun telah dikeluarkan, dan jawapan bertulis itu menyatakan ada satu fatwa iaitu mengenai pemikiran liberalisme dan pluralisme agama pada 31 hari bulan 7 2014 dan ia berstatus rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi institusi fatwa ini bukanlah seperti mana institusi-institusi jalanan. Dia adalah satu scholar ataupun ilmuwan yang begitu berautoriti, memikirkan hukum yang berlapis-lapis, merujuk kitab yang pelbagai. Tidak mudah untuk ianya dicabar sebegitu rupa. Maka dia bukan seperti mana enactment sekalipun, tetapi ia adalah dianggap sebagai suci bagi penganut agama Islam. Oleh sebab itu, saya mengakhiri soalan ini, ada tak pihak kerajaan negeri sesuatu mekanisme untuk menghalang fatwa-fatwa seumpama ini supaya tidak dicabar di mana-mana mahkamah sehinggalah ke Mahkamah Persekutuan yang paling tinggi. Jadi kalau ada, alhamdulillah, sila kongsikan dan supaya kesejahteraan dan keharmonian dapat terus dijaga. Kalau tidak ada, sesuatu perlu dibuat oleh kerajaan negeri untuk perkara ini. Jadi dengan menjunjung kasih atas titah ucapan Kedudukan Maha Mulia Sultan Selangor, Sungai Buroh mengutarakan perkara-perkara tersebut untuk dipertimbangkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya Muhammad.